Kita tengok latihan untuk soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan hasil-hasil daripada penyulingan berperingkat petroleum di kilang penapisan minyak. Mengapakah petroleum dapat diasingkan kepada komponennya secara penyulingan berperingkat? Okey, kenapa kita boleh asingkan petroleum melalui penyulingan berperingkat? Kerana petroleum adalah campuran. Petroleum ialah campuran hidrokarbon ringkas atau berantai panjang, di mana setiap pecahan dapat diasingkan berdasarkan takat didih yang berbeza. Okey, maka kita boleh asingkan setiap pecahan itu berdasarkan takat didihnya. Yang paling rendah takat didihnya akan terapung paling tinggi, akan naik paling tinggi dan keluar. Dan begitulah untuk yang takat didih yang paling tinggi, dia akan keluar di bawah. Okey, yang B. Yang manakah antara berikut merupakan A, B, C, D atau E? Okey, merupakan pecahan kerosin, bahan api kenderaan berat seperti bas dan lori digunakan untuk menurap jalan raya. So, mari kita listkan senarai bahan api daripada pecahan petroleum. Nombor 1 mesti kerosin. Nombor 2, bahan api kenderaan berat seperti bas dan lori adalah diesel. Digunakan untuk menurap jalan raya itu adalah bitumen. Okey, sekarang kita kenal pasti kerosin, diesel dan bitumen ni di mana? A, B, C, D dan E. So, kita hafal berdasarkan akronim. Geng petrol naik kereta diesel pergi balik botak. Okey, apakah geng petrol apa semua ni? Geng adalah gas petroleum. Petrol adalah petrol, naik adalah nafta, kereta adalah kerosin, diesel adalah diesel, pergi adalah minyak pelincir. Balik adalah bahan api, botak adalah bitumen. Okey, so kalau kita trace balik A, B, C, D, E, A adalah petrol, naik adalah nafta itu, kereta adalah B, diesel adalah C, minyak pelincir adalah D, minyak bahan api telah pun ditrace dekat gambar, bitumen adalah E. Okey, maka jawapannya kerosin adalah kereta B, diesel adalah C, bitumen adalah E. Okey, C. Proses X ialah proses menukarkan minyak bahan api kepada etena, butena dan petrol. Apakah proses X dan makin yang digunakan? Proses X di mana dia menukarkan hidrokarbon berantai panjang menjadi hidrokarbon ringkas, etena, butena, petrol, selepas kita melakukan penyulingan berperingkat yang seterusnya. Maka proses X sebelum penyulingan berperingkat yang seterusnya itu dinamakan sebagai proses peretakan. Proses peretakan, makin yang digunakan adalah silikon 6 oksida ataupun aluminium oksida. Okey, nombor 2, apakah kepentingan proses X? So, proses apa pentingnya? Untuk menampung permintaan tinggi. Hidrokarbon ringkas. Untuk menampung permintaan tinggi hidrokarbon ringkas daripada hidrokarbon berantai panjang yang berguna sebagai bahan api atau bahan asli
petrokimia seperti pembuatan plastik dan deterjen. Okey, itu adalah kepentingan proses peretakan. Okey, soalan 2, pelajar 2 menunjukkan formula struktur sebatian X. Sebatian X ialah hidrokarbon tak tepung. Apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon tak tepung? Okey, hidrokarbon tak tepung ialah sebatian hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 ataupun 3. Nombor 2, nyatakan seri homolog untuk sebatian X. Saya nampak kat sini ada double bond ikatan ganda 2, maka dia dalam seri homolog alkena. Dan nombor 3, sebatian X membentuk isomer. Okey, lukis formula struktur semua isomer untuk sebatian X dan namakan setiap isomer mengikut sistem penamaan IUPAC. So, cara kita nak melukiskan isomer, pastikan kita buat isomer rantai dahulu, di mana kita mencabangkan rantaian. Mencabangkan rantaian untuk alkena kita ini. Okey. Ataupun kita boleh membuat isomer kedudukan juga, kerana isomer kedudukan dia mengekalkan rantai, tetapi kita hanya ubah kedudukan kumpulan berfungsi. Maka itu lagi mudahlah daripada kita mencabangkannya. So, kita buatlah isomer kedudukan dahulu. So, isomer kedudukan yang pertama adalah memang asal-asalnya terletak pada tempat yang pertama. Untuk ikatan ganda 2 itu, lengkapkan ikatan kovalen, pastikan setiap karbon mempunyai 4 ikatan kovalen tunggal. Okey, ini adalah isomer pertama. Saya salin balik saja daripada rajah. Okey, isomer yang kedua kita masih kekal lagi 5 karbon, cuma ubah ke tengah. Okey, pastikan kita mempunyai ikatan kovalen yang lengkap. Okey, jika kita ubah ikatan ganda 2 ke tengah lagi, maka dia menjadi molekul yang sama seperti sedia ada. Okey, seperti yang asal. Maka itu bukanlah isomer. Dan jika kita ubah lagi sekali ke hujung, dia akan menjadi yang paling awal sekali. Maka isomer kita untuk kedudukan terberhenti setakat 2 sahaja. Maka kita tidak ada cara lain, kita hanya perlu menambah cabang pula. So, bila kita katakan bertambah cabang, maksudnya daripada 5 rantai yang panjang bertukar menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi tu kita tambah di tengah-tengah. Seperti ini. Lengkapkan kita punya kovalen. Apa kita boleh buat langkah seterusnya, kita boleh buat ubah kedudukan ikatan ganda 2 ini ke tengah. Okey, so untuk cabang yang seterusnya, kita boleh tambah cabang kita di tengah di kawasan yang berikatan ganda 2. Lengkapkan kovalen. Maka kita dapati kita ada 3 kita ada 5 isomer yang berbeza untuk sebatian alkena ini. So, tugas yang terusnya kita namakan melalui penamaan IUPAC. So, untuk yang pertama, kita ada 5 karbon berantai panjang, maka nama dia bermula dengan pent. Okey, lepas tu ikatan ganda 2 untuk kumpulan berfungsi terletak pada karbon yang pertama. So, dia adalah pentena ataupun pentena sahaja pun diterima. Untuk yang kedua, kita ada 5 karbon berantai panjang, maka dia bermula dengan pent. Tetapi kita punya ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang kedua, maka dia adalah pen2ena. Yang ini wajib tulis nombor 2 itu.
Okey, untuk yang ketiga kita ada 4 karbon berantai panjang, maka dia adalah boot. Okey, ikatan ganda 2 kita terletak pada karbon pertama, maka dia adalah boot 1Na. Cabangnya terletak pada karbon yang ketiga, so dia adalah 3 dash metil boot 1Na. Okey, untuk yang keempat kita ada 4 rantai karbon yang panjang, maka dia masih lagi boot. Kita punya ikatan ganda 2 terletak pada karbon 1, 2, maka terletak pada karbon yang kedua, maka dia adalah boot 2Na. Cabang pula terletak pada karbon yang kedua juga, maka 2 dash metil boot 2Na. Untuk isomer yang terakhir kita ada 4, maka boot untuk rantai yang panjang 1, 2, maka 1Na untuk ikatan ganda 2 dan 2 untuk cabang, so 2 dash metil boot 1Na. Pada suhu 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel sebagai mangkil, sebatian X dapat ditukar kepada hidrokarbon tepung. Namakan tindak balas yang berlaku. Tindak balas itu dinamakan sebagai penghidrogenan. Penghidrogenan kerana kita menambahkan hidrogen dengan kehadiran nikel sebagai mangkil. Nombor 2, lukiskan formula struktur bagi sebatian yang terbentuk. Maka kita ada 5 karbon. Pada asalnya double bond kita di awal, maka sekarang dah jadi single bond. Lengkapkan kesemua covalent dan isi kesemuanya dengan hidrogen. Maka ini adalah hidrokarbon yang tepung terbentuk hasil daripada penghidrogenan alkena. Okey, C sebatian X terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Tulis persamaan kimia seimbang untuk pembakaran lengkap sebatian X. Sebatian X adalah alkena pentena C5H10 tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah air jika itu pembakaran lengkap, dan memang soalan adalah pembakaran lengkap. Kaedah untuk menyeimbangkan persamaan kimia yang mengandungi unsur karbon, pertama sekali kita lihat pada bilangan karbon kita ada 5, maka automatik kita tambah 5 di karbon dioksida. Seterusnya hidrogen ada 10, di belakang ada 2, maka kita tambah 5 di hadapan air. Okey, seterusnya oksigen 2 darab 5 10. 5 darab dengan 1 adalah 5. 10 tambah 5 adalah 15. Maka kita kena letak 15/2 untuk oksigen. Okey, jikalau kita tidak mahukan pecahan, kita perlu darab dengan 2 kesemuanya. Maka dia akan jadi 10 dan 10. Okey. 2, 15, 10, 10. Okey, soalan 2. 14 gram sebatian X mengalami pembakaran lengkap pada suhu bilik. Hitungkan isi padu gas karbon dioksida yang terbebas. Maka kita guna kaedah Pakman balik negeri Kedah, di mana P adalah persamaan kimia yang seimbang. Kita telah pun tulis. M maklumat, so kita isi maklumat. Maklumat dia adalah 14 gram sebatian X. Sebatian X kita adalah pentena 14 gram. Okey, hitung isi padu. Isi padu bagi karbon dioksida. Okey, itu adalah maklumat yang kita dapati daripada soalan. B, bilangan mol. Bilangan mol siapa? Bilangan mol maklumat yang telah lengkap, iaitu sebatian X. Okey, bilangan mol adalah jisim bahagi jisim molar. Kenapa saya guna formula ini? Kerana dia bagi maklumat jisim. So, jisim adalah 14 gram. Jisim molar adalah 5 darab dengan 12 tambah 10.
Maka 14 darab 60 tambah 10, 70. 14 bahagi 70, 0.2 mol. Okey. Yang seterusnya adalah nisbah mol. Untuk N, nisbah antara C5H10 dengan yang kita nak cari. So, nisbah antara dua ini. So, nisbahnya adalah 2 dengan 10. So, 2 mol C5H10 menghasilkan 10 mol karbon dioksida. Maka yang kita kira tu 0.2 mol, 0.2 mol C5H10 menghasilkan berapa mol karbon dioksida? Maka 2 jadi 10, 2 darab 5 jadi 10 kan? Maka 0.2 pun kena darab dengan 5 menjadi 1.0 mol. Okey, maka nisbah mol kita telah pun lengkap. Dan yang terakhir, K, kehendak soalan. Kehendak soalan suruh kira isi padu gas suhu bilik. Maka formula yang kita guna adalah N sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Maka isi padu sama dengan N darab isi padu molar. So, N kita adalah yang kita kotakkan itu 1.0. Isi padu molar adalah 24 dm padu pada suhu bilik. Maka kita akan dapat 24 dm padu sebagai jawapannya. Okey, soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan siri tindak balas melibatkan sebatian Q C2H6O. Okey, C2H6O ni adalah glukosa. Okey, A1. Namakan tindak balas 1. Okey, tindak balas 1 dengan kehadiran yeast, kita namakan dia penyampaian. Penyampaian. Nombor 2, nyatakan nama sebatian Q. So, daripada glukosa, dia menjadi etanol. Etanol. Nombor 3, lukis formula struktur sebatian Q. 1, 2, lengkapkan kovalen, dah tambah OH di hujung. Yang the rest, kita isi dengan hidrogen. Maka lengkaplah soalan A. Soalan B, tulis persamaan kimia untuk pembakaran lengkap sebatian Q. Okey, sebatian Q C2H5OH tambah O2 menghasilkan karbon dioksida H2O. Seimbangkan, karbon kita ada 2, kita terus letak 2. Hidrogen ada 5 campur 1, 6. So, dekat belakang sini ada 2, kita letakkan 3. Okey, oksigen 2 darab 2, kita dapat 4. 3 darab 1, kita dapat 3. 4 campur 3, kita dapat 7. Okey, dekat sini 7 ni kita kena tolak 1 siap-siap. Maka baki lagi 6. 6 pergi dekat oksigen yang di belakang, darabkan dengan 3. Maka itu adalah persamaan kimia yang seimbang. Okey, C1. Nyatakan nama gas R yang terbebas dalam tindak balas 3. Tindak balas 3, gas R itu ada mangkil serpihan porselin, maksudnya pendihidratan. Pendihidratan. Maka gas R itu adalah alkena. Alkena kita mempunyai 2 karbon, maka etena. Etena. Okey. Nombor 2, lukis susunan radas untuk menjalankan eksperimen bagi tindak balas 3 di dalam makmal. So, yang ni adalah soalan yang sangat popular. Susunan radas ini, dia adalah tiup didih, tabung didih, wool kaca, serpihan porselin. Lepas tu, kita ada salur gas. Dan salur gas ni ada tabung uji, besen air ataupun bikar. Tabung uji ni ada air dan ini adalah gas etena. Labelkan, yang ni adalah air, salur gas, tabung uji. Lepas tu kita letakkan gabus.
Serpihan porselin. Kalau nak bagus kita tulis tidak licau. Tidak licau. Wool kaca beserta etanol yang direndam dengan etanol. Lepas tu panaskan. Lepas tu kita gantungkan benda ini dengan kaki retort. Okey, itu adalah susunan radas yang sangat popular, selalu ditanya di dalam SPM untuk pendihidratan. Okey, dinyatakan perubahan warna larutan kalium manganat 7 berasid dalam tindak balas 4. So tindak balas 4, alkohol menjadi asid karboksilik, maka nama dia pengoksidaan. Pengoksidaan warna kalium manganat 7 berasid daripada warna ungu kepada tiada warna. Okey, E1 nyatakan nama tindak balas 5. Tindak balas 5, asid karboksilik direflux dengan sebatian Q balik, maka ini adalah pengesteran. Pengesteran. Nombor 2, nyatakan nama sebatian T. Sebatian T, asid karboksilik dengan alkohol, etanol. Asid karboksilik dia asid etanoik. Maka penamaan dia mesti start daripada etanol menjadi etil. Etanoik menjadi etanoat. Etil, etanoat. Okey. Maka lengkaplah jawapan bagi latihan buku teks kita.